Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih akan mempelajari sejarah Malaysia. Mungkin sejarah Malaysia perlu diluruskan. Sebab sejarah Malaysia tampaknya ditulis berdasarkan rujukan British. Narasinya berdasarkan acuan penjajah. Hal itu terutama berkaitan dengan masa darurat sebelum akhirnya Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris pada tahun 1957. Akibat penulisan sejarah Malaysia seperti itu, maka peran pejuang kemerdekaan jadi terkubur, dan pihak yang tidak pernah berjuang justru menonjol perannya. Ada video menarik mengenai hal ini, yuk kita simak ya. Malaysia tahun 1963 itu projek British, bukan projek kita. Melibatkan Sabah dan Sarawak, itu projek British sebenarnya. Kita merdeka tapi British masih kuat menggenggam kita dari segi ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi dalam konteks internatif kolonial juga wujud dalam suara pemerintah sebelum merdeka dan juga selepas merdeka dalam media massa. Naratif rasmi pemerintah yang mewakili suara pentadbiran, misalnya dari kerajaan syarikat British di India misalnya, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan juga segala jenis dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah khususnya di bawah pentadbiran kolonial. Juga terdapat dalam paparan di muzium. Itu yang saya kata selepas merdeka ni ada elemen-elemen di muzium, di arsip, yang pada peringkat awal kemerdekaan bahkan sampai kali ini sebahagian besarnya masih lagi mewakili suara dan naratif kolonial tersebut. Saya ambil contoh misalnya paparan di muzium dan di arsip, bila dia memaparkan cerita atau gambaran tentang darurat misalnya. Sebagai satu, dia akan gambarkan darurat ini sebagai usia murni pihak British menangani pengaruh komunis dan gerakan-gerakan anti-British yang dilihat secara negatif. Mereka ini dilihat sebagai kelompok komunis, kelompok radikal, kelompok yang jahat, yang menentang British. Secara tidak langsung, naratif macam ini sebenarnya sesuai dengan naratif kolonial, kehendak British. Dia menggambarkan British ini sebagai hero, sebagai pejuang yang menentang kejahatan-kejahatan. Jadi inilah masalahnya, dia menggambarkan British itu seolah-olah sedang menentang kejahatan, dan pihak yang menentang British itu menjadi pihak yang jahat. Tak kisahlah kita kata ada komunis, tapi ada juga yang bukan komunis pada masa darurat. Dan sasaran British pada masa darurat itu sebenarnya bukan kepada komunis, tetapi kelompok-kelompok nasionalis. Tak ada muncul dalam sejarah kita kelompok nasionalis ini kerana British mahu kita tekankan, kita berfikir bahawa darurat tahun 48 itu telah diisytiharkan untuk menghadapi komunis. Bila baca dokumen-dokumen British, kita dapati tak ada bukti pun British masa mengisytihar darurat untuk mengaitkan segala keganasan itu dengan komunis. Tak ada bukti sampai hari ini. British sendiri mengakui, perisikan British mengakui, perisikan mereka syarikat mengakui bahawa tak ada bukti pun. Cuma British isytihar darurat, dan masa British isytihar darurat, yang tindakan yang dikenakan sebenarnya bukan pada komunis saja. Yang mula-mula sekali kena tindakan adalah kelompok-kelompok agama yang anti-komunis. Ditangkap dan tanpa dibicarakan. Dan masa yang sama, komunis tidak diharamkan pun, PKM. British terpaksa buat mesyuarat untuk memutuskan nak haram ke tak nak haram, macam itu sekali. Kerana darurat ini sebenarnya dari segi sejarah, kalau kita mengkaji sumber-sumber British ini, kita boleh melihat rupanya darurat ini dinaratifkan sebagai alat untuk menghadapi komunis. Hakikat di belakangnya yang masyarakat kita tidak mengetahui sangat ialah darurat sebenarnya digunakan untuk menghadapi kelompok nasionalis. Kena lihat tahun 1946 sampai 57. Tahun 46 hingga 57 itu adalah proses penjajahan. Bagaimana British cuba untuk mencengkam lagi tanah Melayu dan menggunakan keadaan selepas era perang untuk mengeksploitasi kekayaan di sini. Tahun 57 bila dia berikan kemerdekaan, sebenarnya dia sudah menyempurnakan apa yang dimahukan. Segala kekayaan itu dia perolehi, dia sudah dapat mengimbangi kos-kos perang dan kerugian perang dan sebagainya. Dia eksploitasi sepenuhnya. Sebab itu dia perkenalkan milenium tahun 46 ini. Dan dalam proses dia nak mencengkam itu ada tentangan-tentangan. Maka apabila dia gagal untuk menangani tentangan-tentangan tersebut, misalnya kelompok kiri bekerjasama dengan bukan Melayu untuk mencabar British, melemahkan UMNO dan menyebabkan British tidak kelihatan tidak ada kekuatan di situ kecuali menggunakan kekerasan. Tapi bila nak gunakan kekerasan, tak boleh kerana
era Perang Dunia Kedua, British terikat dengan janji untuk beri kemerdekaan dan masyarakat dunia anti-imperialisme, anti penjajahan. Termasuklah Amerika Syarikat sendiri. Dalam proses untuk melaksanakan, menjustifikasikan tindak kekerasan terhadap nasionalis yang menuntut merdeka ni, dia gunakan istilah komunis. Begitulah guys, tampaknya sejarah Malaysia perlu dikaji lagi karena masih berdasarkan narasi kolonial. Apalagi sejarah yang berbau kolonial itu masih diajarkan di sekolah. Narasi di Museum Malaysia juga masih narasi penjajah. Akibatnya adalah yang tampil menjadi pahlawan justru British. Adapun tokoh-tokoh yang benar-benar berjuang demi kemerdekaan justru dianggap jadi musuh negara. Yuk kita lanjut lagi ya. Dia menggunakan alasan komunis yang menakutkan semua masyarakat dunia termasuk Amerika. Jadi dia dalam keadaan macam tu, dia seolah-olah menjadi kelompok ataupun hero lah yang baik British ini menentang kelompok yang jahat. Dan masyarakat dunia menyokong kerana takutkan komunis pada era tersebut, iaitu era Perang Dingin. Ini betapa liciknya British, tapi dalam yang penting di sini saya nak jelaskan, dari sudut naratif itu, dia menulis, dia mencatat, laporan perisikan dia menggambarkan kelompok nasionalis ini sebagai komunis. Sampai kita pada hari ini tak boleh membezakan kelompok kiri, kelompok agama dan kelompok-kelompok lain. Semuanya kita anggap sebagai kelompok komunis. Bukan kita saja di sini. Sarjana Barat, misalnya Frank Furedi, dia kata sebenarnya darurat ni bukan untuk komunis, untuk nasionalis. Tapi bila ditanya, nasionalis tu siapa? Komunis, dia kata. Berpusing balik kerana dia tidak mengetahui. Dalam naratif British tak disebutkan kelompok-kelompok agama yang menuntut kemerdekaan. Disembunyikan. Macam tu sekali. Jadi banyak aspek tak dijelaskan dengan begitu lengkap dan munasabah dalam persejarahan kita ni. Hakikatnya semua golongan yang menentang British pada masa darurat itu dilabelkan sebagai subversif dan komunis. Termasuklah kelompok kiri, termasuklah kelompok agama Melayu yang menentang British, yang anti-komunis pun. Kelompok agama ni, kita kata Hizbul Muslimin, dan gerakan-gerakan yang terdapat di Gunung Semanggur misalnya, mereka ni anti-British. Mereka memang sebut bahawa mereka anti-komunis selain pada anti-British. Tetapi mereka ditangkap atas nama komunis. Mereka dikomuniskan dalam naratif British. Dalam catatan-catatan perisikan, mereka ini semua dituduh sebagai komunis. Jadi bila guna istilah komunis, ada alasan lah untuk menangkap mereka. Baik, sama juga gambaran di museum yang penuh dengan gambaran tentang keganasan komunis itu ditonjolkan, dan pada masa yang sama kejahatan British terhadap kelompok nasionalis yang menjadi mangsa di sebalik peristiwa darurat itu disembunyikan. Dalam sumber-sumber sejarah kita ni, ada di mana-mana. Dahulu lagi lebih teruk kerana sumber arkib tak sampai di sini, dan sumber arkib ni dia ada banyak kategori. Satunya yang tidak boleh dipercayai sangat, kena diragui dibaca dalam konteks kita was-was. Dan satu lagi adalah sumber-sumber rasmi yang menjelaskan tentang langkah-langkah British itu, yang membolehkan kita mengetahui. Sumber-sumber yang saya kata tak boleh percaya ini macam isytiharan British tentang darurat. Begitulah guys sejarah Malaysia yang hingga sekarang masih diperdebatkan. Hal itu terjadi karena sejak awal yang merancang negara Malaysia adalah British, dan kelompok yang pro penjajah juga menjadi elemen negara Malaysia hingga sekarang. Adapun kelompok yang menentang British dalam posisi yang kalah. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.